Di samping tu bagi setan jauh. Ni Yasin ni. Fadilat banyak lagi nak cerita Yasin ni, tapi kita habaq yang tu lah, niat kita baca Yasin tu. Faham tak tuan-tuan? Jadi kita baca, ada contoh kipas ni, orang yang terlentang tu yang pakai jenazah. Kita duduk kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursal. Okey, tarak tu okey. Nak. Tak ada masalah. Sir. Nak baca kuat ustaz? Boleh nak baca kuat. Jauh sikit pada bakal jenazah. Duduk kat penjuru sana, bacalah. Nak terkeluar anak rengkung pun bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Ala Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Ala Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Ala Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pentadbir sekalian alam ini. Kerana dengan limpah dan kurnianya serta rahmatnya, inayahnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita pada malam yang penuh mulia, penuh barakah ini, walaupun dalam keadaan hujan turun, masih lagi ramai yang hadir ke dalam rumah Allah ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ia menggerakkan hati kita untuk kita datang ke rumah Allah ini dengan rasa seronok, rasa tenang, rasa semangat. Alhamdulillah tuan-tuan, itu bermakna Allah tidak mempalingkan hati kita. Dan bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, rahmatnya, redanya, inayah, kasih sayangnya Allah. Sekali lagi pada malam ini juga Allah pilih kita untuk dia letak kita dalam majlis ilmu ini, iaitu majlis ilmu ini kata para alim ulama, yakni majlis Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencintai majlis Allah, Allah akan mencintainya, dan barang siapa sebaliknya, maka Allah juga sebaliknya. Alhamdulillah tuan-tuan, kita duduk sebentar dalam majlis ilmu ini bertujuan untuk kita menuntut ilmu. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita yang tidak terhitung banyaknya, yang semua kita sedia maklum. Ganjaran-ganjaran ini telah pun kita dapat di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan satu jalan, yakni jalan untuk menuju ke syurga Allah. Allah permudahkan, Allah buka satu jalan. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan permudahkan baginya, Allah sediakan baginya, yakni satu jalan untuk dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan. Baik, pada malam ini kita akan sambung kita punya kuliah kita, perbincangan kuliah kita pada minggu lepas, kuliah subuh kita, yakni tajuk syaitan akan datang kepada orang yang akan meninggal dunia. InsyaAllah sikit lagi, dalam setengah muka lagi sebelum kita masuk tajuk baru, iaitu berlakunya kata-kata aneh semasa talqin, insyaAllah. Hari ini kita akan sambung pengajian kita, kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan juga Kiamat. Mungkin ada di antara kita ni yang mungkin baru join kuliah, tak tahu ustaz pakai kitab apa. Jadi kitab dia, kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan juga Kiamat. InsyaAllah tuan-tuan, kitab ni bagi anda penting juga untuk kita mengaji, pasal dia menceritakan tentang ilmu-ilmu kehidupan sebelum nak mati, mati, kebangkitan, nak hidupan dalam kubur, kebangkitan daripada kubur, dan juga di padang mahsyar serta syurga neraka. Komplit dia cerita. Nah, sebab tu tajuk dia Rahsia Kematian Alam Akhirat dan juga Kiamat. Itu cerita dia. Nah, bermakna daripada mula sampai ending kiamat lah. Nah, cerita dia. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, hari ini kita akan sambung perbincangan kita tajuk minggu lepas. Tengok muka surat 63, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, yang bermaksud mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan
sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu, kerana sesungguhnya engkaulah maha pemberi kurnia, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat ke-8. Minggu lepas ana dah cerita kat tuan-tuan kuliah subuh. Kalau tuan-tuan ingat, bila seseorang tu dia terlentang nak meninggal dunia ni, waktu dalam sakaratul maut, dalam keadaan nazak, kita boleh kenal orang ni nak mati. Orang nazak kita boleh kenal, betul tak tuan-tuan? Kita berpuluh-puluh orang dah kita tengok, baik ahli keluarga kita, baik jiran, baik siapa-siapa lagi dah kita dah pergi menziarah dah. Orang komong, orang nak meninggal, orang nak mati ni kita dah boleh tahu dah. Nampak dia punya tu, nampak macam laih tahu dah. Tak lama dah ni, cuma tak sebut lah kan. Kita diam sajalah. Nak, kita doa-doa, baca-baca yang tu je lah. Sedekah apa yang patut. Nak, anak abang minggu lepas anak kata, bila seseorang itu dalam keadaan nazak, terlentang ni, duk huk-hak ni, tak, berapa orang yang perlu ada nak dekat dengan bakal jenazah tu. Dia tak jenazah lagi, bakal nak dalam koma ni. Berapa orang? 5. Kau ingat balik, 5. Nak, 5 ni nak kena buat apa? Ana bagi tahu dah subuh minggu lepas. Nak, 2 orang daripadanya baca Yasin. Baca Yasin jangan kuat sangat, slow-slow lah, dalam keadaan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu pasal kita duduk dekat dia, baca pelan sikit lah, sir, keadaan slow. Tak? Nak, jangan sampai Yasin wal Qur'anil Hakim. Sekali lagi dia bangun pelempang kita. Dia pelempang tuan-tuan lagi. Pasal apa? Pasal ada larangan. Nak, dalam riwayat mengatakan bahawasanya ada larangan, nak, bahawasanya Saidina Umar, nak, dia tak membenarkan kita ini membaca, tak, dengan terlalu kuat kepada orang yang bakal nak mati ni, pasal ganggu. Dia waktu nak mati ni dia kena lapang, dia tak mau ada gangguan. Kita baca Yasin tujuan nak bagi, minta rahmat Allah turun, kurniaan Allah turun kepada si bakal jenazah ni, supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah, baik-baik, tak seksa, tak sakit, kurang sakit dan sebagainya. Tu tujuan dia. Di samping tu bagi setan jauh. Ni Yasin ni, fadilat banyak lagi nak cerita Yasin ni, tapi kita habaq yang tu lah, niat kita baca Yasin tu. Faham tak tuan-tuan? Jadi kita baca, ada contoh kipah ni, orang yang terlentang tu yang bakal jenazah, kita duduk kat sini, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursal. Okey, tara tu okey. Nak, tak ada masalah. Sir. Nak baca kuat ustaz? Boleh nak baca kuat, jauh sikit pada bakal jenazah. Duduk kat penjuru sana, baca lah. Nak terkeluar anak rengkung pun baca lah. Nak, ni orang kita ni kena faham lah benda ni. Nak, adab-adab ni. Nak, salah tak ustaz kalau kita baca dekat orang yang nak meninggal tu, kita baca kuat? Tak salah, tapi adab. Cerita adab, kan Islam ni dia kaya dengan adab. Rasulullah ajar adab. Nak, jadi kita kena ada adab lah. Nak, itu 2 orang. Lagi 3 orang. Nak buat apa lagi 3 orang ni? Yang pertama, nak, 2 orang tu baca Yasin. Yang ketiga ni, nak, yang lagi 3 orang ni, baik, yang lagi 3 orang ni, belen ni, yang pertama, ajak kat telinga dia, La ilaha illallah. Ni seorang mesti kena ajak telinga kanan. No? Pasal apa? Pasal ada dalil. Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada mereka yang nak mati ni dengan kalimah la ilaha illallah. Penting tak kalimah ni? Penting. Nah, ada orang tanya, ustaz, kalau adakah orang kalau tak ucap kalimah la ilaha illallah ni, dia mati dalam keadaan tak baik, tak masuk syurga? Pasal Nabi kata, la ilaha illallah ni siapa yang baca, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Lambat laun dia akan masuk syurga. Tapi kalau tak ucap kalimah ni, masuk syurga tak? Dia mati ni tak mati, dia mati ni masuk neraka kan? Pasal tak sebut kalimah la ilaha illallah ni.
ada orang tanya. Jadi anak habaq kat tuan-tuan, walaupun sini ni ada tak tanya, tempat lain nak mengaji, ada anak ajak, ada orang tanya. Jadi anak habaq terus ha. Tuan-tuan tak payah tanya, anak habaq terus. Nak? Ada. Jawapan dia tuan-tuan, tak semestinya la ilaha illallah ni kalau orang tu tak sebut, dia tak masuk syurga. Tak semestinya. Pasal apa? Boleh jadi dia habaq dalam hati kita, mana nak tahu. Nampak tuan-tuan? Tak semestinya kena habaq kat mulut. La ilaha illallah. Bukan jadi satu kewajipan nak mati kena sebut yang tu. Nampak? Nak? Pasal apa ustaz? Pasal sahabat Nabi pun, tak, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nak wafat tak sebut pun kalimah la ilaha illallah ni. Nabi sebut apa? Dalam Sahih Bukhari, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Betul tak? Nabi angkat tangan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Ni Nabi sebut sampai Nabi wafat, jatuh tangan atas Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sahih Bukhari. Nabi tak sebut pun la ilaha illallah. Nampak? Jadi ustaz, kenapa Nabi suruh kita baca la ilaha illallah? Ajak orang nak mati tu baca la ilaha illallah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal Nabi nak bagi tahu bahawasanya orang yang nak mati tu hampa kena ajak dia ingat Allah, jangan ingat benda lain. Pasal waktu nak mati tu setan iblis pakai duk main ganggu. Dia main rupa mak pak dalam episod sebelum ni kita duk cerita. Betul tak? Dia main rupa mak, dia main rupa bapak, dia main rupa orang-orang yang kita sayang, yang kita percaya waktu kita hidup lagu ni. Jadi kita tak mau yang tu tuan-tuan, gangguan tu sampai kita lupa Tuhan. Jadi Nabi kata la ilaha illallah, ajak pergi kat dia. Satu sebab. Yang kedua, nak habaq bahawasanya kita ajak ke orang nak mati tu bahawasanya nak bagi tahu, dak, ingat tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak? Itu tujuan dia. Nabi suruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi kenapa Nabi kata kalau sebut yang ni syurga? Pasal orang Islam saja yang sebut binatang ni, la ilaha illallah ni, kalimah ni. Faham tak? Ada orang kepiak sebut. Kalau dia sebut tuan-tuan, yang tiqatlah hati, tak, oh Islam lah, mengucap. Tak. Tak. Tuan-tuan jangan kata, apa ustaz? Tak. Ustaz panggil apa? Apa tadi? Natang. Natang ni bahasa utara. Benda tu lah. Yang kata bukan binatang macam kucing, anjing tu. Tak. Natang tu benda. Nah, macam orang Ganu juga. Natang tu ni. Nampak? Nah, orang Ganu kan, kalau dia marah, natang. Orang Ganu ni dia ada dua. Kalau dia sebut natang tu, satu marah, satu dia tak marah, satu dia puji. Contoh dia apa? Tok Bilai kita, natang sedap suara dia ni. Natang juga. Tapi kalau marah, natang, dia panjang sikit. Natang pok-pok ni, marah orang Ganu. Macam tu juga orang utara. Ingat? Binatang biasalah tuan-tuan. Ayun tahu apa ustaz kata binatang. Bukan binatang tu maksud anak kucing tu, bukan. Binatang tu benda. Orang utara biasa. Sini ada orang utara. Tak payah heran lah. Pergi khusus tengok. Tanya ada perkataan pelik-pelik lagi banyak orang. Baik tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, bila Nabi kata siapa yang sebut la ilaha illallah ni dakhalal jannah, betul ya, pasal ada Islam. Bila orang Islam hang buat dosa lagu mana pun, lagu mana banyak pun, selagi mana hang tak syirik dengan Allah, habis cuci gedebuk-gedebak, habis semua settle, syurga. Nampak? Dalil dia mana? Dalil dia kata syurga. Al-Quran pun sebut dah, rubama yawaddul lazina kafaru law kanu muslimin. Nampak? Ni di antara dalil yang mengatakan bahawasanya orang Islam ni, dia besok bila dia buat dosa Allah ni, bila mati tak sempat taubat, dosa dia tak dan terhapus, masuk dalam kubur, masuk ikut dekat apa nama ni, pada mahsyar besok dia kena azab dalam neraka. Malaikat tarik, lempak pergi dalam neraka. Malaikat tak ada pergi pujuk. Ni pergi jalan kah? Jalan jalan kah. Masuk. Malaikat tak abang ke tu.
Neraka ni tempat orang salah. Bila salah, dia layanan dia pun keras. Al-Quran sebut dah, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Nampak? Oh, nak. Mereka ni diseret, dihawin. Bukan suruh masuk. Tak ada. Malaikat pegang, dia tarik, tuan-tuan, dia humban. Ni orang ahli neraka ni, yang nak kena masuk neraka ni. Jadi kita ni tuan-tuan, orang Islam, bila buat dosa, dia lagu tu boom, lempak, boom, lempak, boom, dia lempak, dia hawin. Hang mau tak mau pun kena heret. Hang neraka mana? Jahanam, boh. Hang neraka mana? Sakar, boh, bong. Ikut kesalahan lah. Ikut kesalahan. Nampak tuan-tuan? Nah. Kemudian dia habis, katalah 1000 tahun duduk dalam neraka. Dosa kita 1000 tahun kena azab. Kongkang habis, kena potong lidah lah, kes menipu lah, kes curi apa, potong semua. Macam baju masuk mesin basuh lah, basuh bersih, tarik laki baru keluar. Nampak? Keluar. Macam itulah dalam neraka. Tonyoh habis semua. Malaikat yang dikatakan dalam neraka ni, yang diketuai oleh malaikat Malik, yang pekerja malaikat yang tukang azab dalam neraka ni, diberi nama Zabaniyah. Tuan-tuan jangan tak tahu. No? Pernah dengar nama Zabaniyah? Zabaniyah ni malaikat yang pekerja dalam neraka tu lah. Kepala dia siapa? Kepala dia malaikat Malik. Tu kata Malik ni, jaga pintu neraka ni. Dia kata balon yang lain ni. Nampak? Dia tak ada orang kata apa? Kesianlah ya Allah. Ni Malik, hang suruh aku balon. Kesian, aku tak dapat hati tengok dia. Tak ada. Malaikat dalam neraka tuan-tuan, dia sami'na ata'na. Dia dengar arahan, dia taat, dia buat. Ni malaikat. Tuan-tuan tak gerun tuan-tuan bila kita dengar aku ni. No? Allah kata potong. Allah kata cucuk. Allah kata tarik rambut dia. Tarik rambut, keluar habis kulit-kulit kepala. Tuan-tuan nak tahu tak, Nabi kata seksa yang paling ringan tuan-tuan dalam neraka apa dia? Yang Abu Jahal kena ni paling ringan tuan-tuan dalam neraka apa dia? Ni dalam hadis Nabi sahih tuan-tuan. Di antaranya tuan-tuan, seksa yang paling ringan yang Nabi khabarkan, yakni apabila diletakkan ketulan api neraka, bara api neraka ni, diletak batu api neraka seketui bawah kaki kita hingga mendidih kepala otak ni cayang. Boleh bayangkan tak tuan-tuan, api neraka ni panas ke mana? Lah ni kita pijak tuan-tuan, bara yang ada atas dunia ni mendidih dah otak. Agak-agak nak buat jahat tuan-tuan. Bila kita duk cerita lagu ni, bila kita duk main kuliah dengar lagu ni, nak buat jahat dah. Takut tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila kalimah ni disebut, la ilaha illallah, sebelum nak mati ni dapat sebut kalimah ni, Nabi kata orang ni dia akan masuk syurga. Jahat lagu mana pun, selagi dia tak syirik Allah, dia akan masuk syurga. Ni janji Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi ayat tu yang rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, pada hari itu, nampak, orang kapiak ni yang duk kena bakar dengan kita dalam neraka sama-sama ni, tiba-tiba bila kita punya dosa dah habis, malaikat tarik rubama yawaddul ladzi, pada hari itu, nampak, orang kapiak ni dia tengok malaikat ambil orang Islam bawa keluar daripada neraka, pi cuci nak masuk syurga ni. Pi cuci ni, buang hitam-hitam apa, nak bagi cantik balik muka, nak bagi ada nur cahaya balik, pi cuci telaga dan sebagainya. Masa bawa keluar ni tuan-tuan, bila bawa keluar ni, orang kapiak tengok, depa kena seksa lagi ni. Kita habis dah, kita keluar duduk sama dengan depa tadi ni. Tapi depa tengok kita, malaikat tarik bawa keluar, sebut nama kita, okey hang boleh keluar dah, tarik bawa keluar. Depa yang lain kena seksa orang kapiak ni. Depa kata apa? Laukanu muslimin, alangkah bagusnya kalau kami dulu pun orang Islam juga. Tak tengok? Allah sebut dalam Quran. Sebab tu kalau kita tuan-tuan hari ni ada orang Islam nak pergi keluar agama, fikir 1000 kali oi. Fikir 1000 kali. Pasal apa? Ni kisah dia. Orang kapiak
dia duduk dalam neraka kekal. Hang baik lagu mana pun atas dunia ni, tolong orang Islam, hang bagi makan ke apa ke, hang belanja kereta hang apa, tapi kerana dia orang kafir, tidak mengucap kalimah syahadah, dia tak mengakui la ilaha illallah, kekal dalam neraka. Habis tu ustaz, kebaikan dia lagu mana? Kebaikan dia lagu mana? Kebaikan dia Allah balas, kata Nabi SAW dalam kitab ni, Allah balas waktu sakaratul maut, dia rasa mati tak sakit. Ustaz, cukup ke ustaz Allah balas mereka punya kebaikan dengan mati tak sakit? Tuan-tuan rasa tak cukup? Sedangkan kata Rasulullah SAW, mati itu roh dicabut daripada jasad, sakitnya kata Nabi SAW ibarat 1000 bilah pedang dilibas di tengah belakang kita. Bayangkan macam mana sakit tak? Baru kena katok dengan kayu pun pening lah. Nak kena libas dengan 1000 bilah pedang, tak tahu nak habaq ke mana. Nak jadi tuan-tuan, nak habaq 1000 bilah pedang tu punya sakit teramat sangat, nak mati seseorang tu. Jadi bagi orang kafir yang buat kebaikan, Allah hilangkan sakit tu, ataupun Allah kurangkan sakit tu sebagai balasan kebaikan yang dia orang buat atas dunia terhadap orang Islam dan sebagainya. Ni dia Allah ni, adil tak? Adil. Pasal apa Allah balas lah tu? Supaya di akhirat mereka tidak boleh tuntut, ya Allah, mana kebaikan kami yang kamu belum balas? Mana? Kami minta syurgamu. Sorry to say, syurga tak ada bagi orang kafir yang syirik Allah. Allah kata, nampak? Ni kita kena ingat tuan-tuan. Jangan kita main seronok no? Tak apalah, kita pilih tukar agama lain, lepas tu kita masuk balik. Banyaklah. No? Ni hari tu yang viral dalam Facebook no? Orang mana? Orang Johor ke mana? Anak tak tahu. No? Mengaku saya macam ni, saya keluar dari Islam lah. No, ingat dalam Facebook. Gila betul ya. Ni akhir zaman ni tuan-tuan, jenayah lagi gila-gila. Sebab tu anak teringat tuan-tuan, dulu masa pemerintahan Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, sejarah sirah. Tuan-tuan rajin baca sejarah sirah ni. Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, seorang gubernur Mekah di zaman Umayyah dulu ni. Dia ni orang Islam tapi sangat zalim, pemerintah yang sangat zalim, seorang gubernur. Tuan-tuan, dia bunuh siapa? Dia bunuh tuan-tuan ulama kanan tabi'in. Siapa dia? Sa'id ibnu Zubair. Tuan-tuan kenal ya tuan? Pernah dengar cerita ni? Sa'id ibnu Zubair. Tuan-tuan tak pernah dengar kot. Cerita drama 7 hari mencintai Kuru Hapai. Sa'id ibnu Zubair, nampak? Seorang ulama, umur 87, tak silap anak. Allahu Akbar, tak takut mati. Hajjaj ni lambung dia jatuh tuan-tuan, bijak tuan-tuan, dipotong kepala. Kata doktor apa nama ni, Dr. Abdullah Al-Qarni, Dr. Aid ni, pengarang kitab bab kematian juga. Dr. Abdullah Al-Qarni ni, orang panggil Dr. Aid ni, dia punya darah ni, ulama ni, Sa'id ibn Zubair ni, bila Hajjaj potong kepala dia, pum, darah yang keluar jatuh atas bumi, tulis kalimah la ilaha illallah. Tu dia hebat tuan-tuan ulama. Bukan kata zikir di mulut ya, dalam ni pun hidup. Ni apa nama ni, Sa'id ibn Zubair. Kehebatan ulama ni, ulama kanan ni, tabi'in yang menjadi rojokan pada zaman tersebut. Hebat. Dia marah, tapi Hajjaj ni orang Islam. Orang Islam tuan-tuan, bukan orang kafir, dia orang Islam. Allahu Akbar. Sehingga kan tuan-tuan, apabila Rasulullah SAW wafat, siapa dia tuan-tuan? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, sahabat Rasulullah lah. Anas bin Malik ni ketika Rasulullah wafat, umur dia lebih kurang 18 tahun. Dia hidup pada zaman tersebut, zaman Hajjaj ni, orang main mengadu kat dia. Dia ni kira ulama lah. Anas bin Malik ni ulama tuan-tuan, sahabat Nabi ulama. Ada sahabat Nabi yang bukan ulama tapi warak, alim, bukan tara ulama. Sahabat Nabi ni ada, bukan semua alim ulama tuan-tuan. Ada sahabat Nabi alim, ada sahabat Nabi warak, ada sahabat Nabi yang ulama. Ni ada yang sahabat Nabi yang biasa-biasa saja, ada juga. Tapi Anas bin Malik ni seorang ulama, sahabat Nabi tuan-tuan.
Orang rujukan pada dia. Orang tanya, wahai Anas bin Malik, kami tak tahan dah dengan Hajjaj ni. Macam mana kami nak buat ni? Dia mengenakan cukai, dia ni. Dia orang Islam. Tapi dia ni, dia zalim terhadap kita. Anas jawab apa? Anas kata apa? Sesungguhnya selepas daripada ini bermakna pemerintahan Hajjaj ni, bila Hajjaj tak ada besok, pada masa akan datang, kata Anas bin Malik ni, nescaya kamu akan lihat lebih teruk lagi daripada pemerintahan Hajjaj sekarang ni. Betul tak betul hari ni? Lah ni bukan takat cukai yang kena, bapak cukai mau kena dulu ni. Bukan takat biasa-biasa, bunuh berleluasa, bunuh budak kecil, bunuh letak dalam peti air selamba lah. Langkawi yo bunuh kat kabel car laki bini, ingat anda tu? Langkawi yo tak ingat? Yang seorang lagi yo, yang anak tiri dia pijak sampai mati yo, ingat anda? Bunuh lah ni tuan-tuan, cukup hebat. Tu cerita bunuh, tak cerita kes curi kereta lagi, curi motor. Sampai nak letak kat flat, takut flat ni ada curi tak? Jangan kata motor, batang besi paip pun curi. Betul tak betul? Hangguk pun anak main teka tak betul tak betul tau, betul no? Betul kira betul tu. Tuan hangguk kira betul tu. Nak abang tuan-tuan, lah ni jenayah lagi teruk pada dulu. Kata Anas bin Malik, akan datang lebih teruk. Zina lah ni tuan-tuan, nak cerita berleluasa. Tuan-tuan nak tahu, setiap 17 minit tahun 2017, nampak, mesti ada kelahiran seorang anak haram. Yang ini anak luar nikah tahun 2017. Ni statistik. Anak bukan ambil statistik tuan-tuan, tepi jalan pergi ambil tak. Anak ambil JPN nya, Jabatan Pendaftaran Negara. Nak abang main. Nampak jenayah ni, bak zina ni. Allahu Akbar. Takut tuan-tuan. Tahun 2019, tahun lepas, tuan-tuan, 10 minit seorang kelahiran anak luar nikah. Tak takut kan anak kita tuan-tuan, anak perempuan, kawai-kawai sama tengok. Bahaya tuan-tuan. Kita asyik duk kepak sini. Allahu Akbar. Anak kita tak balik lagi rumah. Bila tanya anak pakcik pergi mana ni? Tak tahu, tadi saya keluar pergi masjid, dia tak balik lagi. Wah, dia abang pergi mana? Dia abang dia keluar dengan kawan dia, pergi mana tahu, pergi mall ke pergi mana tahu. Kena pastikan tu. Jangan sampai esok dah baru nak salah siapa. Jangan main tuan-tuan, statistik tengok, takut jenayah lah ni. Curi kereta, curi motor, zina, apa lagi? Macam-macam tuan-tuan. Bunuh ni mainan lah. Nyawa ni hujung jari yang kita dah ni. Pang, settle. Pang, settle. Pang, settle. Tak dapat cara pang, cara halui. Main bomoh, main ni, main tu, main ni, main jin, main setan. Habis, mati. Kena santau, habis, mampus. Kat tempat anak tu. Hujung tahun jangan pergi makan lah kedai. Memang mampus lah. Mereka memang hujung tahun, memang mereka pelepah. Tahu pelepah? Bahasa kita pelepah ya. Nak pelepah bagi kena ke orang tu. Jangan main tu. Hujung tahun jangan makan kat kedai kat tempat anak tu. Lingkup tuan. Balik muntah darah. Silat-silat hari bulan, batu dua. Bukan kita takut mati tu. Tapi biarlah kalau nak mati pun, mati dalam keadaan baik. Bukan kena santau sebagainya ni. Mati dalam keadaan sujud, bagusnya. Ni mati kat mana? Mati tengah bagus punya mentah darah, tarik roti canai. Tu pula tengah-tengah mentah darah duk kutuk kawan pula. Duk fitnah orang ni, fitnah orang tu, mati pula lala tu. Allahu Akbar. Macam mana tuan-tuan ni sakaratul maut ni? Tu kita kena ingat tuan-tuan. Jangan kita main sedap-sedap ah. Sebab tu bila nak mati ni tuan-tuan, kita kena fikir mati ni satu ujian yang cukup dahsyat. Nabi kata inna sakaratun azim. Jadi tuan-tuan, bila nak mati ni, Nabi kata, pastikan kamu talqin di telinga dia. Telinga, talqin. La ilaha illallah. Dia dengar. Diizinkan Allah, dia boleh dengar. Dan diizinkan Allah, dia boleh sebut. Tak di mulut, di hati. Kalau diizinkan Allah, kalau dia orang yang beriman. Tapi kalau sebaliknya, Allah tak tolong dia tuan-tuan. Syaitan tutup telinga, syaitan kunci mulut, tak boleh sebut kalimah ni. Dia tak dengar orang apa main habaq kat telinga dia. Ni yang kita takut. Ni dia makan fitnah nak mati ni. Ni kita kena takut tuan-tuan. Sebab tu Nabi ajak kita
doa tuan-tuan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Duduk dalam doa selamat. Ya Allah, kau kurangkan sakit nak mati ya Allah. Nabi boleh ajak kita yang tua, Nabi tolong tak boleh. Nabi boleh tolong bagi doa, doalah ke hang. Hang doalah ke Allah ni. Aku nak tolong kamu tak mampu dah. Benda lain aku boleh tolong. Syafaat aku di yaumul mahsyar insya-Allah aku boleh bagi. Apa lagi semua aku boleh tolong. Mukjizat aku boleh bagi kamu ni. Al-Quran semua kamu boleh dapat, kamu boleh rasa, kamu boleh ikut. Tapi satu aku tak boleh tolong kamu. Apa dia? Nak mati. Nak mati ikut kamu punya amalan kamu. Ni amalan kita tak banyak tuan-tuan. Ni kita takut tuan-tuan. Nak? Takut nanti kita bila amalan kita tak banyak, kita mati susah. Bila mati susah tuan-tuan, jadi nama dia fitnah tuan-tuan. Nak fitnah. Azan ke apa? Nak azan. Nak berhenti ke nak terus sikit lagi? Mana AJK punya? Abang Aizat. Nak terus sikit lagi lepas azan ke macam mana ke? Ke nak berhenti? Azan loh. Tu sambung sikit lagi. Okey cantik. Azan loh. Rasa macam tak puas tu, baru 10 minit tu. Nah, insya-Allah insya-Allah. Salah kita berhenti lebih kurang 5 minit, lagi 5 minit 10 minit lepas azan kita berhenti lah. Nah, insya-Allah. Bagi habis satu tajuk ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيلة الفضل والشرف والدرجة العالية رفيعة والناصر المقام محمد الذي وأتينا كرات الفضل. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita sambung 5 minit 10 minit insya-Allah. Jadi yang tadi 3 orang tu, yang balance 3 orang, 2 orang tadi baca Yasin, dah 3 orang tadi, yang seorang ni kerja dia apa dia? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Telinga orang nak mati tu duduk sebelah dia abang. Nah. Lagi 2 orang ni, seorang ni tuan-tuan, habaq kat telinga dia sebelah lagi. Allah. Allah. Relax Ustaz. 3 kali abang. Allah. Relax Ustaz. Relax dalam 1 minit 2 minit main lagi. Allah. 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 Abang aku tu. Nah, pasal ada sahabat Nabi yang meninggal dunia sebut Allah. Allah. Allah meninggal dunia.
Jadi kita habaq kat telinga dia, yang seorang ni, orang yang keempat ni, Allah kat telinga dia. Kiri tak apa, kanan tak apa. Yang seorang ni, la ilaha illallah. Okeylah. Selang-selang lah. Tapi jangan kerap sangat, ganggu dia pula. Relax, untuk main balik. Relax, Ustaz. Lama, main balik. InsyaAllah. Nah. Dan orang yang terakhir, nombor 5 ni. Orang yang kelima ni nak buat apa, Ustaz? Orang yang kelima ni, tuan-tuan, kerja dia, ni lah kerja dia. Apa dia, Ustaz? Membaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nampak? Dah, wahai Tuhan kami, janganlah Kau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan. Maksud kesesatan tu bermakna, janganlah ya Allah Kau tolonglah hamba Allah, hamba-Mu ni ya Allah yang nak meninggal ni, janganlah Kau bagi sesatkan dia daripada memilih keluar daripada agama Islam. Janganlah Kau pilih dia, janganlah Kau bagi dia pilih agama selain daripada agama Islam. Pasal setan waktu tu dia akan masuk untuk matilah agama Yahudi, Nasrani. Nampak? Semua ni tuan-tuan, setan akan main waktu tu. Jadi kita doa, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan hati kami ni cenderung kepada kesesatan setelah Kau beri hidayah kepada kami. Nampak? Itu maksud kita minta doa ni tuan-tuan. Nak, yang mana kata rahmat ni tuan-tuan, sesungguhnya nak kami amat membutuhkan rahmat, nak kurniaan daripada-Mu ya Allah, dari sisi-Mu ya Allah, kerana sesungguhnya Engkau lah Maha pemberi kurnia, Maha pemberi rahmat itu. Ulama kata tuan-tuan, ulama bagi tahu yang maksudnya kurnia, rahmat, Engkau lah Maha pemberi kurnia dan rahmat ni makna kata apa? Makna kata orang yang nak meninggal dunia tu, bila kita baca doa ni, nak ditambahkan baca Yasin tadi dan sebagainya, doa minta Allah turunkan rahmat kepada orang nak mati ni, boleh jadi rahmat Allah turun dalam pelbagai bentuk. Satu, iaitu apa dia? Kurang kesakitan orang nak mati ni. Satu. Kedua, apa dia tuan-tuan? Yakni Allah utuskan malaikat Jibril alaihissalam turun kepada orang tersebut, maka malaikat Jibril akan berkomunikasi dengan Pak Mae yang bakal nak mati ni. Nak, kalau dia Mae lah cerita dia, kalau derih lah. Jangan boleh sebut nama Mae derih malam tidur tak lena pula. Nak, nak bila kata malaikat turun saja, malaikat akan bagi tahu assalamualaikum, salamun alaikum. Malaikat ni kalau kita penghuni syurga, orang yang baik, kata Rasulullah, dia akan mai, dia bagi salam. Tanda kita baik. Kita tahu dah lagi macam mana kita ni. Kita tahu dah layan macam mana. Pasal dia bagi salam. Salamun alaikum ya fulan bin fulan. Dia bagi salam, dia perkenal diri dia. Aku ni malaikat Allah, Jibril alaihissalam. Allah utuskan aku untuk menghalau syaitan iblis laknatullah daripada mengganggu kamu, daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, daripada menyebut kalimah la ilaha illallah. Orang yang nak mati ni senyum tu muka seronok. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok orang yang mati senyum, muka seronok, dia mendapat khabar gembira daripada Allah melalui malaikat alaihissalam tuan-tuan. Nampak? Ni kita kena ingat. Sebab tu dalam Al-Quran sebut, Allah sebut tuan-tuan, nak menguatkan lagi hadis Nabi ni, Allah sebut apa dia? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaikat ini diturunkan oleh Allah. Tak, kemudian dia akan bagi tahu kat kita, Mae alla takhafu wala tahzanu. Kamu jangan takut, Mae, kamu jangan takut. Kamu jangan takhafu. Nak, kamu jangan takut, wala tahzanu. Jangan kamu kecewa, jangan kamu sedih. Nampak? Pasal apa? Malaikat kata aku tu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Depan kamu nanti selepas kamu mati ni, Allah sediakan syurga jannah buat kamu. Yang dulu kamu dengar syurga ni, lagu ni hebat, lagu ni. Sat lagi kamu akan dapat. Ustaz, orang mati masuk syurga dah kalau ni. Yang dulu-dulu tu. Tak, tuan-tuan kena ingat. Hadis Nabi kata, orang yang mati, kalau dia ni tuan-tuan, orang yang baik, mati ni 3 tempat ya. Tuan-tuan nak belajar, tuan-tuan buka kitab bab roh. Siapa karangan dia? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bab mati, bab roh, bab ni tuan-tuan. Kitab 2 karangan ulama yang hebat tuan-tuan. Satu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni bab roh. Dia cerita. Lagi satu tuan-tuan, Imam Al-Qurtubi. 2 ni. Nak mengaji bab mati, nak mengaji bab roh. Ni, ambil 2 ni.
Ulama ni kata orang yang mati, roh yang baik, dia duduk di mana tuan-tuan? Yakni di illiyin. Nampak? Roh yang jahat ni, yang bakal masuk neraka besok ni, dia dipenjara di Sijjin. Ayat Quran sebut dah. Dan satu lagi roh ni yang Allah pegang ni, Allah akan lempak dalam kubur ataupun di mana-mana saja. Ni yang kita seksa kubur ni, bila roh dilepaskan dalam kubur ni ya. Nampak? Ni kita kena ingat. Dan orang yang baik ni, dia akan duduk dalam paruh burung. Nah, paruh burung yang berwarna hijau. Disebutlah hadis Nabi. Burung ini akan terbang dalam syurga. Dia akan tengok suasana syurga. Sebab tu lah ni tuan-tuan, orang yang dulu yang Nabi kata, yang kisah apa tu? Pelacur bagi minum anjing kan, apa semua kan, dia masuk ke dalam syurga. Ini semua tuan-tuan, mereka bukan kata masuk duduk dalam syurga tak. Duduk, roh mereka duduk dalam paruh burung warna hijau ni. Kemudian Allah bagi pusing melawat syurga. Tak masuk syurga lagi. Dia baru masuk tengok. Tak menginap lagi. Duduk. Bila menginap? Tunggu Rasulullah masuk dulu. Rasulullah masuk dulu, kita baru masuk lah. Kiamat esok. Rasulullah orang pertama akan masuk syurga. Baru kita yang lain ni akan masuk. Nabi kata ummati. Jom. Udkhulu fil jannah. Jom kita masuk syurga. Jom. Tuan-tuan jangan salah faham lah. Bila orang kata ada hadis kata, oh dulu masuk syurga, oh ni orang dulu masuk syurga. Bukan masuk syurga. Duduk dalam paruh burung warna hijau. Kemudian burung itu terbang. Allah perintahkan terbang. Hang pi bawa orang yang ahli syurga, yang bakar nak masuk syurga ni, pi bawa mereka ambil udara syurga lu, pi tengok keindahan syurga. Ni sebut tuan-tuan. Ni kita kena ingat. Jadi kita kena beringat tuan-tuan. Nak buat jahat ni fikir banyak kali. Apa balui tak balui, buat baik tengok macam mana dia punya ganjaran dia tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang anda cerita, apa yang anda habaq sedikit sebanyak ni, bab orang nak mati ni, bab nazak ni, 5 orang tadi ni, tugas-tugas ni, tuan-tuan ingat baik-baik. Bila siapa nak mati ahli keluarga kita, jiran sepapat, cari 5 orang ni, buat apa yang anda habaq ni, insya-Allah. Mudah-mudahan orang yang bakal nak mati itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni kasih sayang Allah dan sebagainya. Jadi sekadar itu dululah kuliah ana pada malam ini. Tajuk bab syaitan akan datang kepada orang yang akan meninggal dunia, habis settle. Bulan depan kita akan masuk berlakunya kata-kata aneh semasa talqin, muka surat 64. Abang Khairul okey hantar mesej kat ana muka surat 64, takut ada lupa. Insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan, kedaifan, kekurangan diri anda sendiri. Insya-Allah kita jumpa di bulan depan. Azamkan kehadiran tuan-tuan dalam majlis ilmu yang telah diaturkan oleh pihak masjid ini. Lillahi ta'ala, datang kerana Allah Ta'ala, jemaah kerana Allah Ta'ala, kuliah kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah ganjarannya kita akan dapat di sana. Jadi sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Dan selepas solat isyak ni, siapa yang nak bersedekah untuk mat tahfiz kami, di belakang tabung ada pamphlet tu, insya-Allah dialu-alukan insya-Allah. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.